syukur ni memang banyak aspek yang nak kita bincangkan ataupun banyak fokus kita. Jadinya syukur, indahnya syukur pada kali ini apakah yang Ustaz sentuh pada pagi ini? Silakan Ustaz. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Para pencinta ilmu, para alim ulama yang di luar sana, para masyayikh kami yang menyaksikan rancangan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Rahman dengan dayangku, kalau bab syukur sering kita ni katakan dalam mindset kita ni datang siap perkataan syukur ialah ada dua apa namanya ni, dua situasi yang mana kita ni diberi dan kita ni merasa syukur akannya. Akan tetapi ni sudah yang lama kita ni ada dalam mindset kita ni, syukur tu sentiasa ada, kita ni diberi sesuatu dan kita ni bersyukur. Seperti mana dalam surah tadi, surah Anhal ayat 78, yang mana Sayyid Alawi Al-Attas mengatakan dalam kitabnya 3 perkara tadi yang di-emphasize. Yang pertamanya syukur dari segi hati, syukur dari segi percakapan dan pendengaran. Akan tetapi pada hari ini mari kita ni sama-sama think out of the box. Instead of kita ni bersyukur kalau kita ni diberi oleh Allah Azza wa Jal, diberi oleh orang luar sana memberi kita ni sesuatu, kita ni bersyukur akannya, kita ni mencuba konsep tu, kita ni ubah. Kalau kita ni memberi sesuatu kepada orang, kita ni rasa bersyukur. Memang kalau kita ni kan memperkatakan dalam bab bersyukur menerima sesuatu, kita di luar sana pun banyak mengetahui bahawa bersyukur dengan yang sedikit tu kadang-kadang pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jal. Akan tetapi dalam konsep kita ni pada hari ini, fenomena kita ni pada hari ini, kita ni akan mencuba macam mana memberi sesuatu dan kita ni bersyukur akannya. Kita ni contohnya sahaja, kita ni mempunyai kawan, kita ni memberikan, kita ni belanja makan ataupun keluarga memberikan barang-barang rumah. Sering kali kata Habib Ali Zainal Abidin, dalam bab memberi ni hati ni akan berkata-kata. Salah satunya syaitan akan membisikkan, hartamu akan kurang. Macam mana lagi persiapanmu pada masa akan datang, kurangnya ekonomimu. Dan dalam bab ni kita ni memang bersedekah. Kadang-kadang kita ni ikhlas, tapi kita ni connectkan dengan syukur tu kurang, teramat-amat kurang. Jadi contohnya dalam satu ketika tu bila mana kami hadir satu majlis ilmu Habib Ali Zainal Abidin hafizahullah, beliau mengatakan dalam bab bersyukur kita ni memberikan sesuatu dan macam mana kita ni kan bersyukur dan kita ni menginfakkan sesuatu daripada harta kita ni. Yang pertamanya kita ni lihat kelebihan macam mana kita ni memberi dan kita ni bersyukur. Kalau kita ni memberi dan kita ni bersyukur dengan apa yang kita ni berikan tu, yang pertamanya Allah hadiahkan kepada kita ni ialah at-tazkiyatun nafs, pembersihan hati kita ni, penyucian hati-hati kita ni. Macam mana dengan adanya kita ni infakkan harta kita ni, dan harta kita ini akan membersihkan dosa-dosa kita ni yang terdahulu. Bukan tu saja, kan kita ni tahu bahawa dalam satu hadis, mafhum hadis Imam Muslim mengatakan, mafhum hadis, kalau kita ni bersedekah, ia akan mengelakkan kita ni daripada bala bencana. Dalam bab ni kita ni menginfakkan harta kita ni dan kita ni merasa bersyukur kepadanya, Allah tu akan memperjalankan qada dan qadar kita ni terhindar daripada bala dan bencana. Bukan itu saja, ada satu kisah tu bila mana pada zaman sahabat, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah tu didatangi oleh para sahabat. Jadi katanya, ya Rasulullah, ikutlah kami ya Rasulullah, sesungguhnya salah seorang daripada sahabat kita ni sekarang sedang menghadapi nazaknya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun pergilah bersama sahabat-sahabatnya. Datang ke rumah tu, tiba-tiba dilihatnya jenazah ni sudah kan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah pun pergi padanya, wahai sahabatku, mengucaplah kamu, tasyahudlah kamu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal sahabat ni. Dikebumikan, apa yang ajaibnya, balik sahaja daripada kubur. Maka isteri tadi yang meninggal ni datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bila mana tadi suamiku sedang nazak, aku merasa heran. Terungkap-ungkap di mulutnya satu perkataan, dan perkataan inilah yang membuatku sangsi. Adakah suamiku ini meninggal dalam su'ul khatimah, buruk keadaannya, ataupun husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik? Satu kata Rasulullah, apa yang suamimu ungkapkan? Katanya, suamiku katakan, andai kata, andai kata, andai kata. Berulang-ulang kali suamiku ni mengatakan andai kata, andai kata, andai kata. Sekali kata Rasulullah SAW tersenyum, sedangkan isteri tadi ni sedang kerisauan, takutnya apa yang dilakukan suaminya ni su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Jadi kata Rasulullah SAW tersenyum, wahai si fulan, kata Rasulullah, wahai fulanah, ingatlah bahawa lakimu
meninggal dalam husnul khatimah. Jadi kata isterinya ni, macam mana ya Rasulullah? Sedangkan kami lihat kebanyakan sahabat-sahabat meninggal dengan adanya Allah berzikir. Sedangkan lakiku tadi katanya suamiku meninggal dengan andai kata. Kata Rasulullah, pada satu hari dulu suamimu pernah datang menjumpaiku katanya. Dan bila mana Rasulullah, ia bercakap dengan Rasulullah, dia bercakap denganku, kata Rasulullah, kata suamimu, ya Rasulullah, pada satu hari itu aku sedang berjalan ke masjid katanya, dan di dalam perjalananku ini aku memutuskan untuk mengambil jalan yang paling singkat, jalan yang paling dekat untuk pergi ke masjid. Dan di dalam perjalananku ini aku menghadapi salah seorang musafir yang kan ke masjid juga, dan aku membawa yang ni pergi ke masjid. Dan kata Rasulullah, ketika lakimu nazak ketika itu, ia mengatakan andai kata Allah perlihatkan di depan matanya syurga. Syurga kenapa? Balasan ke atas lakimu yang membawa suamimu, yang membawa musafir tadi itu pergi ke masjid. Satu kata isteri, kalau begitu kenapa diungkapkan andai kata? Kata Rasulullah, bila mana lakimu melihat gambaran syurga ni, lakimu mengatakan bahawa aku bersyukur dengan nikmat ini. Akan tetapi kata suamimu, andai kata aku membawanya kepada jalan yang lebih panjang lagi, nescaya ganjaran Allah yang Allah berikan kepadaku di syurga nanti akan lebih banyak daripada yang aku lihat ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, andai kata yang kedua, kata Rasulullah, pada hari yang lain lagi lakimu datang kepadaku, suamimu datang kepadaku, katanya, ya Rasulullah, sama situasinya, aku bersyukur ya Rasulullah, aku diberikan satu jalan kemudahan untuk pergi ke masjid. Dan dia pun pada satu hari pergi ke masjid, dan dalam perjalanannya ni ia menghadapi seorang pengemis. Seorang pengemis yang sedang lapar. Jadi kata sahabat tadi, wahai pengemis, ambillah kamu makananku ini, biarkan aku berlapar, dan kamu makanlah sebab kamu pengemis dan aku tahu kamu tidak mempunyai apa-apa dan tidak mempunyai kerja. Dan Allah perlihatkan semasa nazaknya ganjaran yang betul-betul hebat. Dan suamimu pun berkata, aku bersyukur dengan nikmat ini ya Allah, tetapi ya Allah, andai kata aku berikan lebih baik, makanan yang lebih baik kepada pengemis ini, sesungguhnya engkau akan memberikan aku lebih banyak ganjaran yang engkau perlihatkan semasa nazakku ini. Dan yang ketiga, andai kata suamimu tadi itu ialah bila mana ia berjalan dan ia menghadapi semasa itu winter, apa itu namanya, musim sejuk. Musim sejuk, jadinya ia berjalan juga ke masjid, dan dalam perjalanan ini ada seorang orang tua yang sedang menggeletar. Jadi dalam perjalanan ini ia memberikan bajunya kepada orang yang menggeletar ini, dan diperlihatkan semasa nazaknya tu bahawa satu gambaran yang indah, ganjaran ke atasnya yang berikan ia punya baju tebalan ni. Kata suamimu, andai kata aku memberikan lebih banyak baju dan comfortable untuk orang ni tadi, nescaya Allah akan berikan kepadaku yang lebih banyak. Lihat macam mana hebatnya Allah Azza wa Jal dalam Quranul Karim. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya bila mana engkau bersyukur kepadaku, nescaya aku akan tambahkan lagi kepadamu. Kita ni connectkan tadi kepada kisah ni macam mana? Kalau kita ni banyak bersyukur kepada Allah dalam bab memberi. Selama ni kita ni dididik semasa kita ni kecil lagi, kita ni bersyukur bila diberi. Tetapi ni dalam bab memberi, kita ni boleh bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah tu akan tambah lagi, tambah kita dia punya rezeki. Satu kata guru kami Al-Faqih Mufassir Muhaddits Mukarram Habib Mahdali mengatakan bahawa untuk melihat situasi kita ini adalah dua antara kata ni ahli akhirah ataupun ahli dunia. Macam mana? Katanya tengok dalam bab rezeki. Kalau kita ni orang contohnya yang suka dibelanja, kita ni orang yang suka diberi, dan kita ni merasa happy akannya dan berharap orang akan lebih banyak belanja kita ni, orang akan lebih banyak memberikan kepada kita ni, tu namanya kita ni ahli dunia. Akan tetapi kalau kita ni lebih orang yang jenisnya bila mana duduk bersama keluarga, duduk bersama teman-teman, contohnya dalam bab makan, kita ni berlumba-lumba membayar, saatnya kita ni tahu apa ganjarannya di sisi Allah tu lebih banyak. Apa kata guru kami Habib Mahdali katakan, itulah tandanya kita ni ahli akhirah. Contohnya saja dalam bab memancing. Dalam bab memancing, kita ni ketahu kita ni akan membelikan, kalau kita ni ke laut, umpan kadang-kadang umpannya tu mahal. Ikannya damit saja kecil, akan tetapi kita ni tahu ganjaran yang akan datang tu
ikan yang lebih besar. Dalam bab ni kita ni tidak apa membeli umpan yang mahal, umpan yang kecil ini walaupun mahal, kan tetapi hebatnya di sisi Allah Azza wa Jal, ganjarannya tu berlipat-lipat ganda. Dan bab pancing ni Ustaz, dan yang pun nak bertanyakan apa yang dimaksudkan dengan pancing dan juga indahnya bersyukur ni Ustaz. Indahnya terutama sekali sesuatu yang kita miliki ni bagaimana kita kadang-kadang menzahirkan rasa bersyukur ni apabila kadang-kadang yang kita miliki ni, yang kita sayang, yang paling kita gemar dan sebagainya. Okay, yang ni pun satu fenomena yang kalau kita lihat di Nabi Sallam, kadang-kadang kita ni namanya insan kan banyak berbuat dosa. Kita ni kadang-kadang suka menjudge orang dari luar. Contohnya saja orang berfikir kadang-kadang dalam bab zuhud. Kita ni kan ke masjid, kita ni perlu pakai yang tidak indah, pakai yang kusut-kusut. Akan tetapi sebenarnya dalam Islam, selagi mana kita ni pakailah yang terpaling lawa untuk dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi kadang-kadang kita ni melihat orangnya memakai jubah yang lawa-lawa, memakai kereta yang mahal-mahal pergi ke masjid. Kita ni kritik, sebenarnya kita ni katakan orang ni tidak betul dan orang ni tidak bersyukur kepada Allah Azza. Ni konsep yang salah. Kita ni seperti mana Sayyidina Abu Bakar. Dalam soalan tadi kan, Sayyidina Abu Bakar, seorang yang teramat-amat kaya, bila mana ia keluar pergi ke masjid memakai pakaian terlampau indah yang paling-paling bagus untuk menghadap pada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam bab memberi, ia memberikan satu barang yang kesayangannya. Memang harta saya sendiri pun kadang-kadang orang diminta barang kesayangan terlampau berat. Itu tandanya Pak, hati kita ni dalam surah Baqarah, fi qulubihim marad, di hati-hati mereka terdapat penyakit-penyakit. Itulah namanya kita ni insan. Akan tetapi dalam bab ni, kalau kita ni sentiasa muhasabah diri kita ni, sucikan diri kita ni, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling pentingnya, manusia ni selagi mana nanda depan mata, kita ni akan katakan perkara tu indah berbalik kepada kita ni. Akan tetapi orang yang beriman, ia akan beriman sesuatu yang tidak nampak baginya, dan ia tahu Allah tu akan memberikan sebaik-baik balasan bagi kita ni di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz dan juga ada penonton saudara-saudaraku, kita masih lagi berbincang ataupun juga memperkatakan mengenai dengan indahnya bersyukur bersama dengan Yang Mulia Ustaz Khairul Nazif bin Haji Awang Damit. Ustaz, nah lihat tangan saya terikut-ikut dengan gaya Ustaz untuk kita dengan tajuk kita pada hari ini, indahnya bersyukur, dan juga bercakap mengenai dengan bersyukur ini sering kita kaitkan dengan rezeki ataupun juga perbelanjaan dan juga sebagainya. Jadi macam mana cara kita untuk mencari rezeki yang betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ni Ustaz? Alhamdulillah Alvin, untuk mencari rezeki yang betul-betul diridai oleh Allah Azza wa Jal, satu formula yang sering diajarkan oleh para alim ulama kepada kami. Formula yang teramat-amat simple, tidak perlu mengeluarkan apa-apa. Bila mana kita ni bangun pagi setiap pagi, yang pertamanya kita ni buat ialah, ya Allah, berdoa, ya Allah, aku bermohon kepadamu ya Allah, apa yang akan berlaku pada hari ini, qada dan qadar yang akan berlaku pada hari ini, biarlah atas ketentuan-Mu, dan biarlah apa saja rezeki yang masuk tu bersumberkan harta-harta yang halal. Dan ingat, dalam bab harta yang halal ini, selagi mana kita ni walaupun yang sedikit diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita ni bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, berkemungkinan harta yang sedikit inilah yang membawakan kita ni kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Katanya, selalu kami ulang quotation ni, quote ni, katanya, jangan kamu tengok dengan adanya amalan yang sedikit. Contohnya kamu bersyukur dengan rezeki yang sedikit Allah berikan kepada kamu. Berkemungkinan besar rezeki yang sedikit inilah ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla teramat-amat banyak, teramat-amat besar. Saat tu kita ni dalam bab bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita ni perlu dekatkan di hati kita ni, sikit kahya, banyak kahya, tetap bersyukur. Kadang-kadang kita ni namanya manusia, kenapa kadang-kadang kita ni lihat rezeki itu datang, kita ni tahu cukup untuk diri kita ni. Akan tetapi kita ni katakan lah indah banyak. Soalnya kita ni malah fikirkan kita ni mau something yang pampered for ourselves. Kita ni mau luxurious life atau. Kita ni mau kan, walaupun kita ni tahu sahaja cukup untuk kita ni, akan tetapi kita ni mau lebih, soalnya kita ni mau perkara tu lebih-lebih lagi untuk diri kita ni. Saat tu kadang-kadang kita ni sebagai namanya insan temannya diri sendiri, dalam bab ni kita ni sering kita ni rasakan bahawa kita ni rasakan yang mana untuk memberikan sesuatu amat susah. Saya kata ni, contohnya sejak ni bonus kan datang. Bonus kan datang, kita ni masuk gaji kita ni, masuk bonus kita ni untuk membelajar orang lain. Kita ni teramat-amat susah. Akan tetapi kata Rasulullah SAW pada sahabat, katanya kadang-kadang rezeki yang datang kepada kita ni itu
belum tentu rezeki kita ni. Allah SWT takdirkan kadang-kadang rezeki yang masuk tu adalah rezeki orang lain. Dan kita ni ambil sedikit daripada rezeki ni, kita ni infakkan kepada mereka. Itulah cantiknya kadang-kadang bila mana kita ni selalu muhasabah diri kita ni. Akan tetapi hati ni, hati inilah yang memainkan peranan sebenarnya. Kita ni kan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pun susah. Contohnya saja pada satu hari itu seorang sahabat datang dalam bab, kita ni kadang ni dalam rezeki ya. Ni dalam bab ujian. Salah seorang sahabat tu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam bab bersabar ini, manakah bersabar yang terpaling utama di sisi Allah Azza wa Jalla?" Kata Rasulullah, "As-sabru 'inda samatil ula," dalam hadis Imam Muslim. Sabaran bila mana kamu ditimpa satu ujian, the first thing yang kamu cakap, perkara pertama yang kamu cakap ialah Alhamdulillah. Alhamdulillah wa amantu billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan aku tahu aku ini milik Allah dan kepada Allah lah aku akan kembali. Kadang-kadang kita ni memang situasi kita ni kami cuba didik diri kita ni katakan bila mana ujian menimpa, automatik lidah kita ni katakan la sai, kata ni mengeluh. Selepas itu kadang-kadang kita berfikir bahawa dapat ni semua takdir Allah, alhamdulillah. Itu bukan kesabaran yang paling tinggi. Kesabaran yang paling tinggi dan kesyukuran yang terpaling tinggi, the very first moment we kena that ujian, kata ni katakan alhamdulillah. Dan kita merasakan bahawa ini semua nikmat daripada Allah. Lihat macam mana alim ulama boleh menukar kesakitan mereka katakan nikmat, ujian mereka katakan nikmat. Ada satu hari itu bila mana baru-baru ini kami bersama seorang ulama, katanya ditimpa sakit Syekh di rumahnya, pingsan dan terlampau sakit perutnya ni. Dan katanya kami limpangkanlah. Jadi katanya masa ia limpang itu, soalnya kita ni mendengarkan orang sakit macam katanya kenapa aku sakit ini, tapi ia lain. Ia dalamnya melimpang itu menangis. Kami fikirkanlah betul-betul sakitlah guru kami ini. Jadi tiba-tiba katanya ashkurullah, aku bersyukur kepada Allah dengan kesakitan ini. Hebatnya orang boleh melihat sesuatu perkara yang kadang-kadang tidak menyenangkannya, tapi ia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah the whole concept of syukur. Whole concept macam mana kita ni kan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, mendatangkan sesuatu yang tidak kita ni sukai. Contohnya dalam perbelanjaan, contohnya dalam kesakitan, dalam bala, kita jadikan ia satu nikmat dan kita ni bersyukur kepadanya. Bukan saja bersyukur bila mana rezeki itu datang kepada kita ni. Ya, nampaknya ya kita ni ada sedikit masa lagi ya, dalam masa 2 minit ni Ustaz ya. Jadi mungkin dapat diberi kesimpulan mengenai dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi kesimpulannya ialah mari kita ni sama-sama muhasabah diri kita ni. Setingkat mana tingkatan kita ni bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, setingkat mana kita ni bersyukur dengan pemberian yang Allah berikan, dan sebaik-baik manusia ialah bila mana ia bersyukur kepada Allah dan kesyukurannya ni ia sama-sama berkongsi dengan orang lain. Kalau kita ni hanya memakai kesyukuran tu untuk diri kita ni, itu bukan namanya kita ni orang yang bersyukur. Bukannya syukur yang orang syakir, orang yang bersyukur betul-betul di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita ni mahukan kesyukuran kita ni itu apa yang Allah berikan, dan kita ni manfaatkan juga kepada orang lain. Mudah-mudahan orang yang melihatkan rancangan ini sama-sama Allah catatkan kita ni akan menjadikan orang yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah catatkan orang yang melihat rancangan ini jadi orang yang bersyukur betul-betul, sama ada ia sedikit atau banyak. Dan mudah-mudahan Allah catatkan orang yang melihatkan semua program ini, Allah catatkan kita ni bersyukur. Dengan ada yang bersyukur, kita ni tempatkan di syurga Allah Azza wa Jalla. Kul amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kita juga bersyukur ya. Kita juga bersyukur kerana kita dapat mendengar tadi sedikit penerangan ya daripada Ustaz tadi mengenai dengan nikmatnya bersyukur, indahnya bersyukur ya. Jadi jadikanlah kita sebagai manusia yang sentiasa suka bersyukur ya. Betul sekali. Dan bersama dengan Yang Mulia sebentar tadi, Yang Mulia Ustaz Khairul Nazif bin Haji Awang Damir. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Dan insyaAllah di lain keluaran kita bersama lagi Ustaz, dan juga dengan topik-topik yang lain yang dah kita bincangkan. Terima kasih sekali lagi Ustaz.